Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayahnya pada pagi ini kita bertemu dan Allah beri kesihatan pada kita, Allah beri kekuatan pada kita, Allah beri kelapangan waktu pada kita. Maka dengan sebab itu, puan-puan, tuan-tuan yang dimuliakan, kita berada pada satu majlis ilmu dan kita pohon pada Allah agar majlis ilmu ini Allah berikan ganjaran, Allah simpan pahalanya. Apabila kita dibangkitkan oleh Allah nanti, Allah kembalikan balik pahala daripada majlis ilmu ini, supaya ia menjadi hujah ataupun penyelamat kepada kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya pohonkan diri saya dan puan-puan, kita ikhlaskanlah niat kita berada kat sini dan kita mohon hidayah Allah, Sebabnya tuan-tuan, orang yang terdekat dengan Rasulullah pun kadang-kadang tak dapat hidayah. Abi Talib radhiyallahu, Abi Talib, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, paling dekat dengan Nabi. Bukan saja paling dekat, keturunan dia, darah Nabi. Dia membela Rasulullah, dia bagi makan Rasulullah, dia bagi tempat tinggal pada Rasulullah. Bahkan dalam kata lain, dialah antara orang yang memberi hidup pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama keadaannya begitu pun dia tak dapat hidayah untuk menjadi seorang mukmin, untuk jadi seorang muslim. Maka kita pada hari ini, puan-puan, walaupun jauh dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kedudukannya, tapi dekat ia di hati kita dan kita memperoleh hidayah ini, maka kita bersyukurlah kepada Allah. Tak ada kehebatan yang lebih baik, tuan-tuan, puan-puan, tiada kemuliaan yang lebih indah selain daripada kita dapat beriman pada Allah, selain daripada kita dapat beriman kepada Rasulullah, selain daripada kita dapat beriman dengan baki-baki rukun iman. Itulah kemuliaan yang paling utama. Dan hari ini, tuan-tuan, puan-puan, kita berada dalam kumpulan orang-orang yang Allah bagi peluang ini. Maka sebab itu usaha kita dari sehari ke sehari, tuan-tuan, puan-puan, ialah nak menyuburkan iman, nak memertabatkan Islam di dalam diri kita. Itu mukadimahnya panjang sikit. Baik, saya sebelum kita pergi masuk dalam kuliah kita ni, tuan-tuan, puan-puan, saya perkenalkan diri saya. Tak kenal pula dah. Sampai pula bagi ni dah. Saya selalu kat sini tiap dulu saya berulang. Dulu saya duduk di Perak, saya orang Perak, orang Kuala Kangsar. Ada orang Kuala Kangsar belah sini? Tak ada lah nak. Orang Kuala. Kemudian saya duduk di Lumut, berkahwin dengan orang Pulau Lumut, duduk di Lumut. Jadi bekerja di Pulau Pinang lah, di MRSM Transrian. Tahu tak? Jadi dulu saya berulang ni tiap-tiap pagi, seminggu sekali lah. Isnin saya sampai, Jumaat saya balik. 2 tahun berulang. Daripada Transrian ke Lumut, 3 jam. Tak tahan macam tu, bukan saya pindah, isteri dia pula pindah lah main duduk sini kata. Dia berhenti kerja, duduk sama-sama. Jadi saya dah duduk dekat di tempat ni dalam 4 tahun kot. Duduk menetap lah. Nama saya Eddie Amin. Senang ingat kot lah. Perempuan kenal kot, Eddie Amin. Jadi makan orang dulu. Presiden Uganda dulu. Tapi lagi dia tu hak makan orang, saya dah okey lah. Okey, nama saya Eddie Amin bin Ibrahim. Saya mengajar di Maktab Rendah Saint Mara, Transkrian. Berasal daripada Kuala Kangsar. Jadi kalau saya dalam kuliah ni, puan-puan ada dengar lain macam sikit kan. Maklum ni belah Kedah. Kedah ni dia dengar tak? Saya dengar. Beza kan? Tikak, saya tikor. Dulu kan, waktu saya belajar dulu kan, duduk orang Kedah 2 orang, orang Kelantan 1 orang. Kami ni pun oleh kerana orang Kedah ramai, 2 orang ni dia dominan kan. Jadi dalam rumah tu bunyi Kedah lah. Hak Kelantan pun cuba nak cakap Kedah, hak Perak pun cuba nak cakap Kedah. Akhirnya nak sebut tikak. Saya duduk Perak, tikor kan. Jadi ada kawan tanya, kat mana letak kunci? Saya kata bawah tikok. Bawah tikok kan. Dia orang pening. Apa dia tikok ni kan? Patut belah dia tikak kan. Saya Perak campur Kedah, tikok. Sekejap lagi kalau saya cakap kampung puan, dengar tu kan. Dengar lah tu. Dia terpelik sikit.
Okey. Jadi sedikit sebanyak. Jadi kau takut perempuan tak kenal, itulah saya ya. Isteri saya suri rumah, anak saya ada 3 orang. Yang paling tua umur 12 tahun. Paling bongsu umur 5 tahun. Okey. Apa lagi tak ada takut Baik, sebelum saya masuk dalam kuliah kita pagi ini perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Buku yang ada pada kita ni buku Masail Tauhid ya. Permasalahan ataupun pertanyaan tentang tauhid ya, tentang ilmu akidah, tentang ilmu mengenai ketuhanan, kenabian dan hari kebangkitan. Ini ilmu hak kita nak mengaji ni tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini dikarang oleh Al-Ustaz Al-Had Muhammad Samman ya. Jangan baca Saman ya, Samman. Samman ni maknanya berharga. Kalau Saman tak lagi jenis kena bayar Muhammad Samman Kati orang Kuala tu Muhammad Samman ya. Kebetulan anak dia ni ada seorang anak dia yang bongsu ni satu kuliah dengan saya dulu waktu saya belajar di universiti dulu. Dia satu fakulti dengan saya. Jadi adalah tengok-tengok buku ni ya, orang alim ni perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, orang yang sangat banyak berbakti ya, bekas mufti negeri Perak. Dan buku ni perempuan, tuan-tuan, kalau kita baca ya, di samping dapat ilmu pada kita juga memanjangkan sedekah jariah dia. Jadi sebab tu kalau kat rumah kita ada buku lama-lama ni, jangan duk buang. Mana tahu kot dia karangan kita punya opah ke, opah lah, Tok Wan lah. Tok Wan ke Atuk lah, yang kita guna baca. Setiap kali kita baca, kita memanjangkan sedekah jariah ni. Sebabnya muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah ya, bila matinya anak Adam ni, dia tak tinggalkan apa dah. Iza mata ibn Adam in qata'a min amalihi illa min salasin. Ya, apabila wafatnya anak Adam, kita tu lah. Kita tak bawa bersama kita semua benda tak. Puan-puan punya gelang tak bawa mati. Puan-puan punya kereta tak bawa mati. Rumah hak baru renovate tu tak bawa pergi mati tak. Ya, yang bawa bersama dengan kita 3 benda je. Ya. Sadaqatun jariyatun ya, satu sedekah yang berpanjangan ya, hak ni kita nak bawa sama ya. Wa ilmu yantafi'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak-anak yang baik yang mendoakannya. 3 ni je nak ikut kita. Hak lain semua kita tinggalkan. Bukan tinggalkan, kadang-kadang menjadi masalah pula pada orang yang hidup ya. Jadi pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ni perempuan, tuan-tuan, muslimin muslimat, adalah kebaikan yang kita tinggalkan yang boleh digunakan. Saya andaikan contoh mudah. Ini dewan kita ni, dewan kita main mengaji ni perempuan ya, muslimin muslimat yang dirahmati. Katalah LCD ni satu hari nanti rosak. Okey. Bukan nak doa dia jadi rosak tak. Bila dia rosak contoh ya, kebetulan rosak mampu hentai kita okey. Baik, katalah dia rosak ya, lama tunggu seminggu tak ada, bulan depan pun tak ada orang nak perbaik, tiba-tiba alhamdulillah Allah bagi kita rezeki, kita beli baru, kita ganti hak dah ni. Maka lusa selepas kita bagi itu perempuan, kita pun wafat. Bukan doa jangan doa ambil hak tu. Tak lagi kan. Jadi bila kita wafat je, setiap kali ada orang main dewan ni ya, guna LCD ni, maka ketika itu Allah sampaikan pahalanya. Allah sampaikan. Kalau ketika itu kita duduk di alam kubur, Allah lapangkan kubur ini. Kalau ketika itu kita gelap, maka Allah cerahkan kubur ini seterang-terangnya. Kalau waktu itu kita merasa sempit, takut dan sebagainya, Allah bagi ketenteraman jiwa. Kesan daripada apa? Beli LCD ni dah. Dia bukan bagi terang kat dunia je perempuan dah. Dia juga akan menerangi kehidupan kita di akhirat. Maka hak ni kita namakan sadaqatun jariyatun. Hak ni akan hidup. Sebab tu saya pun nak jelaskan beberapa perkara. Minta maaf cakap, kadang-kadang ini musim haji, kita suka sangat pergi haji tiap-tiap tahun ya. Bukan saya kata benda tu salah, tak perempuan tuan-tuan yang dirahmati. Cumanya kalau kita pergi haji tiap-tiap tahun ni, pahala haji ni besar betul. Tapi dia one off. Dia sekali pergi dapat, balik tak ada dah. Tahun depan kita pergi lagi dapat pahala. Itu ikhlas tak ikhlas tak masuk kira lagi kan. Tahun depan kita pergi lagi dapat, balik tak ada dah ya. Dan dia punya belanja tu perempuan dia mahal, 10,000 lagi 10 orang 11 dah
perempuan jadi banyak duit, kita hak 20 punya dah. Ada yang 20,000. One off, maknanya sekali pi kita belanja 20,000, kita buat haji yang kali ke-20 mungkin. Maka haji ni dipanggil haji yang baik. Saya bukan kata haji itu salah, tak. Tapi dia akan mati pahalanya bila kita balik daripada Mekah. Kalau tahun depan perempuan ada lagi nak pergi haji hak kali ke-21, kan, hak tu stop dulu. Katakan kita ganti dengan sedekahun jariyah. Kita tukar, kali ni aku tak mau pergi haji, aku nak buat tangga masjid. Contoh mudah kata kan, tu masjid nak tengah buat tu kan, Tok Imam tangga masjid ni saya sponsor kata. Tok Imam kata berapa? 20,000, kita bagi 20,000. Jangan letak pula nama Ramlah binti Atan kat tangga tu tak, jangan tak. Kita biar kat situ. Puan-puan, setiap kali ada orang pijak tangga masjid tu nak masuk masjid sujud pada Allah, setiap kali itulah kita akan dapat pahalanya. Kalau dalam kubur kita rasa takut, rasa seram dan sebagainya, maka ketenangan Allah akan bagi kat situ. Ini dipanggil sedekahun jariyatun. Hak ni semua orang boleh buat, muslimin muslimat yang dirahmati. Yang kedua, wa ilmu yantafi'u bihi, kata Nabi SAW. Tak ada dalam buku, jangan cari. Tak lagi perempuan muka surat berapa Ustaz? Dia muka surat kosong. Dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni apa? Kalau kita ambil contoh Ustaz Haji Muhammad Saman ini, buku dia ni lah. Buku yang dia tulis ni, setiap kali kita baca Alhamdulillah Allahu Rabbiyal Karim, puan-puan, dia duduk di alam kubur itu Allah bagi segala-galanya setiap kali kita baca. Bila kita tutup buku dia hak lain, ada orang baca. Maka sebab itu puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati, kalau kita ada kelebihan jangan lokek, lokek apa bilang lokek kedekut. Jangan kedekut sangat. Kalau kita pandai memasak, buat tulis buku memasak. Ustaz jual mahal-mahal, jual lebih kurang je, habis dapat model untuk RM1,2 cukup. Setiap kali ada orang guna kelebihan kita ni puan-puan, Allah bagi kebajikannya ketika kita mati nanti. Kalau puan-puan pandai hak menjahit, hak buat tu apa saya pun tak tahu, cross stitch. Cross stitch naik berpina mata saya cuba buat kan, tak reti juga tak. Kalau ada hak tu turunkan pada orang, bagi ajak dan sebagainya. Setiap kali kebajikan ini ada orang buat, muslimin muslimat yang dirahmati, kadang-kadang dia buat cross stitch, dia buat nama Allah, dia buat nama Muhammad Rasulullah, dia buat ayat-ayat Quran, dia gantung di masjid. Maka selama dia tergantung kat situ puan-puan, tuan-tuan, Allah bagi kebajikan yang sampai pada kita ketika kita mati nanti banyak. Dan yang akhir sekali, wal waladun salihun yad'u lahu, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Hak ni saya tak tahu nak kata lah, muslimin muslimat yang dirahmati. Semua orang ada anak, saya pun ada anak, tapi cara mana dia nak doa kat kita tak tahu. Jadi sebab tu kalau ada anak memang boleh harap sangat, tapi nak harap berpanjangan saya tak berani. Saya harap terang-terangnya. Saya ambil contoh saya. Ketika wafatnya arwah ayah saya ni perempuan, kami 8 beradik ni tak berhenti. Malam pertama semua baca Quran, doa sungguh-sungguh. Hari pertama kewafatan, hari kedua masing-masing cuti, duduk lagi kat kampung ni baca lagi. Ni sebahagian baca meleleh air mata kena tu, ayat mata dah. Okey, mengalir dia menangis, doa sungguh-sungguh. Allah ampunkanlah dosa ayah ni, Allah ampunkanlah dosa dia, Allah berikanlah kelapangan dia di alam kubur. Seminggu ni puan-puan, tuan-tuan, kami duduk adik-beradik duduk baca Quran, duduk berzikir, bersedekah pada ayah ni. Kemudian masing-masing pun habis cuti balik kerja, dia kurang lah. Minggu kedua saya baca Quran dah sikit dah, pasal apa tuntutan kerja dah. Minggu ketiga dah mula seminggu sekali. Minggu keempat kita baca ikut rutin kita, tiap-tiap subuh kita baca, ya Allah kalau ada kebaikan pada bacaan ini sampaikan pada arwah. Hak abang saya, hak adik saya tak tahu dia buat apa. Bila masuk setahun kewafatan, dia makin jauh. Yang akhirnya Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah dosanya, yang berikanlah kerehatan padanya. Masuk tahun yang kelima, kan, maka dia makin panjang. Saya tak tahulah perempuan dengan saya tak tahu, kita mak tanya lah, yang dah wafat mak ayah dia, doa dia sehebat waktu awal kewafatan ke? Dia tak sama dah. Kalau hari pertama wafat tu memang mengalir ayat-ayat mata ni, tapi dah masuk 10 tahun kewafatan, 20 tahun kita berpisah dengan dia tak ni. Jadi sebab tu saya bukan kata anak ni tak ni.
Wal waladul solihun, anak-anak yang soleh ini kadang-kadang kita risau, kita duk harap rupa-rupanya dia tak buat naya kita. Maka kita bina kebajikan ini melalui jalan-jalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dalam kes ini, betapa ulama ini, Haji Muhammad Saman ini menitipkan kebajikan yang sangat banyak. Jadi setiap kali kita baca buku dia ni, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi ketenangan pada dia di alam barzah. Jadi kita pun kalau ada kemahiran, jangan kedekut. Jangan kedekut. Ada orang kata apa, aku mengaji ni 6 tahun, 7 tahun, takkan aku nak bagi kat hang free-free. Ada orang panggil gitu kan. Aku mengaji masak ni kena bayar, masuk kursus sekali kursus 300, takkan aku nak ajar apa free-free. Ada tak kita panggil macam tu? Ada. Kedekut pahit. Pasal apa? Takut orang atasi kita. Kalau dulu kan, orang nak, kalau bulan Perak tu ada satu masakan dipanggil rendang tok. Rendang, bukan rendang atuk nah, rendang tok. Rendang tok ni kalau orang Kuala Kangsar tu buat, dia tahan seminggu, tak basi. Tapi dalam kampung tu ada 2 orang je roti, ada 3 orang je roti. Bila nak buat kena panggil mereka ni. Yang syoknya waktu dia nak buat tu, dia kata ambil ni, hampir beli tu, hampir. Kita pun kena keluar lah pergi beli. Kita sampai air, dia dah kacau dah. Tak patut, air maji takkan tak tunggu saya, dia punya bahan. Hang lambat dia dah, padahal punya kedekut pahit kan. 3 orang tu bila wafat dia seorang, mati seorang, tinggal 2. Dan ni tinggal seorang dia lagi, Pak Tera. Dia nak berturun ke tak berturun, saya pun tak tahu. Kalau dia tak berturun, habislah rezeki hak hebat tu. Kalau kedekut dia sampai tarah tu, tuan-tuan, dia pun bukan makan tarah mana pun, gigit daging pun tak putih dah. Kan umur ada masuk 70, 80 kan. Kena buka gigi-gigit daging baru tu pun tak putih, tu pun kedekut lagi. Jangan sampai tarah tu. Maknanya tuan-tuan puan-puan, ada kelebihan bagi ke orang awal-awal. Sebab tu kata Nabi SAW dalam satu hadis ni, kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru liman amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang buat satu benda hak baik, ini saya terjemah dalam bahasa kita, bukan bahasa biji-biji ya. Barang siapa buat benda hak baik, maka dia dapat satu pahala. Wa ajru liman amila biha, dan dia juga dapat pahala orang yang tiru perkara baik tersebut. Sampai bila perkara ini berpanjangan? Sampai hari kiamat. Bukan sampai dia mati, sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa pula buat satu benda tak baik, dia dapat satu dosa. Ya, falahu wizruha, dia dapat satu dosa. Wa wizru man amila biha, dan dia juga dapat dosa orang hak tiru perbuatan dia. Sampai bila dosa ini berpanjangan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. 2 perkara perempuan. Jadi kita pilih lah ya. Kita pilih buat benda hak baik, hak orang tak pernah buat, kemudian orang belajar daripada kita, kita dapat pahala sampailah akhirnya. Saya andaikan contoh macam ni paling mudah, tak masuk lagi bab kita ni lah. Dah pegang kemas, dah kitab ni tak buka lagi ustaz, gosok dalam bagi panas lah. Baik. Okey. Ini ada contoh mudah. Puan-puan ya, kita mengaji, kita solat, kita baca Fatihah, kita berdoa, semua kita buat. Pernah tak kita ajak pada orang lain? Hak ni pening je lah. Kita baca Quran, kita ngaji Quran, anak kita hantar pada orang lain. Minta maaf cakap kan, kita solat, kita baca Fatihah, kita tahu hukum batal solat, hukum sah solat. Anak nak solat, kita hantar pada ustaz. Kita buat gitulah. Kita buat, minta maaf cakap no? Jadi, ni saya nak perbetul balik. Minta maaf nak beranak macam mana, dah tak boleh beranak ustaz no? Jadi macam ni ya? Saya ambil contoh hari ni begini. Puan-puan, bila kita reti baca bismillah, setiap kali kita baca bismillah, kita dapat pahala. Kemudian katalah baru kita dapat anak seorang, kita ajak anak ke Bismillahirrahmanirrahim, dia pun baca. Kemudian nanti bismillah ni jadi amalan dia. Setiap kali kita baca bismillah, kita dapat pahala. Setiap kali anak ni baca bismillah, anak ni dapat pahala, ibu ni pun dapat pahala. Kemudian anak kita ni nanti kahwin, dia pun beranak juga lah, kita dapat cucu. Maka dia ajak bismillah, kita ajak di perempuan pada anak dia.
Setiap kali anak tu baca bismillah, cucu kita baca bismillah, cucu tu dapat pahala, anak kita pun dapat pahala, tok wan dia tadi pun dapat pahala. Ya, kemudian nanti kita ada cicit. Kemudian nanti lepas cicit, tak ada perempuan tak mana nak hidupnya. Kan nak juga sampai piut. Nak tak apa, kita doa pada Allah. Perempuan saya nak habaq dia panjang macam tu. Bila dia berhenti sampai hari kiamat. Jadi perempuan teranya hebatnya bukan bismillah je, doa makan hebat tak? Hebat. Solat hebat tak? Hebat. Jadi hak ni kita ajak. Sebab tu yang untung zaman ni ustaz dengan ustazah. Kan perempuan duk meneran je lah kat hospital tu, bukan senang. Maaf, meneran. Nak anak beranak bukan senang nak. Saya dulu kan ketika isteri saya melahirkan anak pertama, saya masuk dalam tu. Isi borang, doktor boleh masuk? Boleh kata. Masuk legit. Saya pun masuk, duduk kat dia kan. Dia pun pegang tangan saya ni. Dia ketika nak beranak ni, minta maaf, orang lelaki tahu kan tak tahu. Saya apa? Bukan saya ada pengalaman beranak dah. Kan? Ada satu istilah dia panggil contraction apa? Contraction ini maknanya seorang perempuan nak melahirkan anak dia akan rasa berdenyut. Berdenyut tu maknanya dia punya saluran peranakan tu terbuka sikit. Dia mula dengan 10 jam sekali. 10 jam sekali dia main nyek, betul tak? Nyek kan, dia macam bisui tu, hak sekali dia nyek macam tu lah. Waktu tu kalau dia rasa sakit ya, kan dia kata jom kita pergi hospital kot. Saya panggil mak betul saya, saya kata ni apa, Izam dah sakit kot. Mak saya pun main rumah. Dia tengok, ni lambat lagi ni. Kalau hantar ni 3 hari baru beranak. Tapi terror juga dah. Kemudian lepas 10 jam tu dia turun pada 8 jam sekali. Dia mari nyet kan, dia sakit. Kemudian ni perempuan tahulah nak, dia mari 3 jam sekali. Dia mari sakit nyet. Jadi bila masuk dalam labor room tu, saya pun masuk diri, dia pun pegang dengan saya, dia mari hak tu contraction tu. Dia pun nyet. Saya rasa dia pegang dengan saya ni perempuan, masuk kuku ni. Saya kata sakit. Padahal dia duk tahan sakit tu. Kan dia nyet sebab dia 7 minit sekali mai, kemudian dia turun 5 minit. Saya pun duk dengar dan nadi tu doa kan. Rupanya perempuan, tuan-tuan, kuku dia dah masuk dalam tangan saya ni. Allahu Akbar, dia kata nak beranak macam ni ya, punyalah perit dia dah. Kemudian bila dah mai apa tu, doktor kata ni dah 10 cm, dah boleh nak push. Jadi saya duduk tepi ya, saya tengok Allah biru muka dia perempuan. Nak meneran tu, nak keluarkan seorang anak tu, maknanya sebab itulah ya, dosa-dosa seorang ibu ini perempuan gugur ketika dia melahirkan anak. Selama dia menahan sakit tu gugur dosa-dosanya. Sebab tu bukan kata seronok beranak ni tak, tapi betapa untungnya orang yang melahirkan anak-anak yang halal ini, Allah bersihkan diri dia daripada dosa. Sebab memang sakit. Jadi anak yang lahir ini, yang kita susah nak teran ni perempuan, kita serah pula pada orang untuk dapat pahala. Hak ni hak saya tak faham tu. Minta maaf kalau berlaku dah lepas lah tu, tapi kita ada benda lain nak boleh buat. Ya, jadi bila anak ni lahir, seorang ibu ni mengajar anak ni. Bila dia ajar bismillah, bila dia ajar solat, bila dia ajar, saya habaq benda kita tahu. Ajak baca Quran, ya, kalau ibu ni ajar anak tu baca, anak tu buat, setiap kali anak tu buat solat, ibu ini juga dapat pahalanya. Anak ini esok ajak pula dia punya anak, cucu kita. Setiap kali cucu ni buat, Tok Wan pun dapat pahala. Berapa keturunan? 7 keturunan sampai Allah wafatkan ibu dan anak ni tadi, sampai bila? Sampai hari kiamat kita memperoleh ganjaran-ganjaran ni. Punya hebat agama ni. Jadi sebab tu dalam konteks yang begini perempuan, ada kebaikan kita sebarkan pada orang lain. Ya, ada kita punya kemahiran, ajak pada orang lain. Ya, ada kemahiran taranum, ajak orang, jangan duduk kedekut. Pasal apa? Kita risau bila kita ajak orang, sekali orang main kat dia, orang tak main kat aku. Ni perangai kita dah. Sekali lagi dia glamour, aku tak glamour. Habis. Dia nak glamour ni taruh mana? Perempuan kita boleh hidup 70 tahun dah lah. Ke perempuan nak lebih, tuan-tuan nak lebih lagi. Kan? Boleh 80 tahun dah lah. 80 tahun pun tak glamour dah. Dah selesai lah tu. Ya, jadi sebab tu ubah, pindahkan kebajikan ni ya. Maka sebab itu ulama hak kita nak mengaji kitab ni,
dia dah buat amalan yang ini, dia dah tulis buku ni, maka setiap kali kita baca buku ni puan-puan yang dirahmati, ya, Allah beri ganjaran pahala kepada dia dan Allah beri manfaatnya kepada kita, ya. Sebab itu kita sebut wa nafa'na bi'ulumihi, ya, kita dapatkan manfaat daripada ilmu-ilmunya tadi. Baik. Jadi puan-puan, ya, masalah yang kita nak belajar ni ialah masail tauhid. Ini kita buka pintu dia, nak. Kita buka sikit depan sekali. Muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ni adab-adab baca buku. Baca buku jenis-jenis ni puan-puan, dia tak boleh baca terus kat bahagian mana aku nak kita baca, tak. Dia beza dengan baca buku masakan, beza dengan baca surat khabar, dia beza. Buku ilmiah ni dia adab dia pertama, baca dia punya muqaddimah, kehendak penulis. Ya, kita baca sikit dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'dah. Sesungguhnya sangatlah sukacita hamba serta bersyukur kepada Allah yang telah membukakan dada hamba, serta melapangkan fikiran hamba, serta menyampaikan cita-cita hamba buat menyusun risalah yang kecil ini pada ilmu tauhid. Sebelum daripada tersusunnya risalah ini, sangatlah duka cita hati hamba disebabkan kaum yang sebangsa dan seagama dengan hamba telah banyak yang tergelincir daripada landasan i'tiqad agama Islam yang hakiki. Sebabnya ialah kerana kurang faham akan perkara-perkara agama, lebih-lebih tentang ilmu usuluddin, sehingga kebanyakan yang ditemui semuanya sangat dhaif tentang ilmu ini. Ini kata penulis, antara sebab dia tulis buku ni, sebab dia kata apa dia dapati dalam kajian dia, dalam pemerhatian dia, masyarakat ini lama-kelamaan hidupnya jauh daripada Allah. Masyarakat yang dihidup ni lama-kelamaan hidup ni dah tak berpaksikan tauhid. Kadang-kadang makan pun tak mau baca bismillah. Itu orang yang menjauhkan dirinya daripada tauhid. Berapa ramai orang macam tu. Itu pemerhatian dia. Kadang-kadang kita lapar duduk sak terus makan, dah kenyang terbelahak terus jalan. Berapa ramai orang perangai macam tu. Maka dia kata orang yang macam ini telah menjauhkan dirinya daripada Allah tu tadi. Walaupun dia solat, tapi ada perkara-perkara yang ditinggalkan. Macam kita bila mengadap comel, perempuan ingat ke dekat Allah? Tak berapa nak ingat kan. Kadang-kadang kan kita ada lelaki baik, perempuan baik, tengok comel, tengok apa? Uban aku ni makin hari makin bertambah. Hak tu kita ingat dah. Kemudian nampak pula tepi-tepi ni dipanggil wrinkle. Wrinkle lah buat kedut-kedut kan. Mulalah pergi tanya, ada tak hak hilang kedut? Dan tak ingat Tuhan hak jadikan kita tu. Tak ingat Tuhan hak bagi jadi kedut tu. Yang kita tahu nak hilangkan kedut. Tak lagi tanya ada tak benda nak boleh hitamkan rambut. Ni bila setiap kali kita tengok cermin, kita lupa bahawasanya Tuhan itu yang menjadikan kita daripada awal sampailah akhirnya berkedut. Maka sebab itu ada doa bila tengok cermin, ya Allah cantikkanlah apa? Rupaku sebagaimana kau cantikkan akhlakku. Itu kita mohon kepada Allah. Maka bila tengok diri kita, mesti di sana ada akidah tauhidnya. Maka dengan sebab itulah penulis ni dia menulis benda ni, buku ni. Maka dengan sebab itulah mereka tidak berapa hiraukan pekerjaan agama dengan haknya, mengada-ngada dengan riak sahaja, kerana mereka tidak tahu akan sebenarnya agama. Maka mudahlah bagi mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merosakkan agama Islam serta mencemarkan nama Islam yang suci. Apalagi di zaman kebendaan ini, kemajuan kafir telah melambung tinggi. Semua manusia telah tidak percaya lagi kepada agama masing-masing, kerana kebanyakan manusia itu tertarik nafsunya kepada apa yang terpandang oleh mata kepala saja. Ini zaman dia hidup. Dia wafat sekitar tahun 1990, 95 atau 96. Sekitar itulah waktu tu anak dia dengan saya lah. Waktu di Mesir itu dapat berita ayah dia wafat.
Dia beli tiket balik. Sekitar 95 wafatnya Syekh Abdul Rahman ni. Jadi dia kata apa? Apabila zaman ini berubah, kehendak manusia pun berubah. Maka kadang-kadang manusia menunaikan kehendak dia tanpa menghiraukan perihal agama ni lagi. Ada orang kadang-kadang takut nak beranak. Pasal apa? Takut rezeki Tuhan. Anak ramai ni mampukah gaji kecil? Kan? Ada orang macam tu. Anak ramai ni gaji jadi kerani, jadi pegawai getah belah ni apa orang punya ni benda kan. Benda ni main hujan, main ni anak ada 6 ni, sat lagi tambah 7, hati jadi risau. Sedangkan Allah kata apa? Kami yang jadikan kamu dan kami tentukan rezeki kamu. Hak tu kita mengaji, pergi masjid, pergi surau mengaji, tapi bila berhadapan dengan hak ni kita jadi kalut, jadi takut. Hak ni lah antara perkara yang menggoncangkan tauhid tu tadi. Maka sebab tu penulis kata apa? Dia dah nampak dah benda-benda yang sebegini keadaannya. Apatah lagi zaman kemajuan ni. Apabila manusia ni dah mula mengintai keseronokan kemajuan, apabila manusia ni dah mula nak rasa hebat dengan kebendaan, maka akidah ini akan mula dipinggirkan. Kadang-kadang oleh sebab nak kaya sangat, kita tak peduli. Hak halal pun kita balut, hak haram pun kita hentam. Apabila kadang-kadang kita tengok jiran kita besar rumah kan, kita tak berapa nak cukup, macam mana nak buat ni? Kita pun mula langkau keperluan kita supaya apa? Kita standing dengan orang. Maka penulis dah habaq dah benda tu. Maka sebab itulah dia mula nak menulis buku ni supaya apa? Boleh beri sedikit peringatan kepada manusia. Semua manusia telah tidak percaya lagi kepada agama masing-masing kerana kebanyakan manusia itu tertarik nafsunya kepada apa yang terpandang oleh mata kepala sahaja. Maka jadilah sangkaan mereka agama itu karut sahaja. Oleh yang demikian, hamba berseru, wahai saudara-saudara hamba Islam umumnya dan Islam Melayu khasnya, biarlah bangsa-bangsa yang beragama yang lain daripada Islam itu membuang agamanya. Tetapi saudara hamba janganlah terikut-ikut kepada yang demikian. Sungguh pun tuan-tuan pandang agama yang sedang tuan-tuan peluk ini tidak berkemajuan. Padahal cuba tuan-tuan fikir, kenapakah agama Islam di hari ini kita dapati merebak di segenap pelosok alam ini? Buat menjawabnya sudah tentu kerana kemajuan yang gilang gemilang di masa lampau, iaitu di masa pemeluk-pemeluk agama Islam masih tertanam teguh di hati mereka ruh keislaman, iaitu tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini puan-puan yang dirahmati tuan-tuan yang dimuliakan, orang tak nampak Islam ni hebat. Kerana apa? Contoh kehebatan Islam ni telah jauh ditinggalkan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita bicarakan sejarah tauhid ini dan bagaimana kesannya pada diri manusia ini sangat banyak. Saya ambil contoh mudah. Kita sampai pukul berapa? 11 dah. Boleh tahan tak? Lain macam dah duduk ni tu. Sebelum daripada datangnya Islam ini, masyarakat Arab itu sangat teruk. Masyarakat Arab yang mana tempat Nabi ini dilahirkan sudah tidak ada rupa kemanusiaannya. Mereka hidup hanya nak memenuhi keinginan nafsu, keinginan diri, perut dan kaum kerabat saja. Ini asal kehidupan mereka. Sebab itu Abu Lahab itu bangun paginya berjudi, tidur malamnya dengan arak dan perempuan. Tak ada benda lain yang dia buat dalam hidupnya. Dia tak ada kerja. Kerana apa? Dia pemegang liwat Kaabah. Abu Lahab tu tadi, Abu Jahal. Abu Jahal dan Abu Lahab ni dua orang yang berbeza. Jadi macam mana dia dapat duit? Setiap tahun di Mekah itu ada orang datang menunaikan haji. Haji ni dia bukan zaman Rasulullah je dah. Haji ni bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dah ribuan tahun manusia menunaikan haji. Jadi ketika mana Quraisy menguasai Mekah, haji ni dibuat juga. Dan di sekeliling Kaabah itu ada 360 biji berhala. Nak pakai biji ke buah ke? Balut bilah 360 buah berhala. Yang di setiap kaki berhala tu ada satu tabung, yang mana setiap orang yang bertawaf, yang bernazar, dia akan isi tabung tu dengan duit. Maka Abu Jahal ini, dia adalah pengurusi kepada kesatuan penduduk Mekah tu. Duit tu masuk dalam poket dia.
Ya? Jadi kalau 1000 orang pergi buat haji tahun tu kali dengan 360, berapa banyak dia dapat? Dan sampai hari ni puan-puan, orang yang mengemis di Mekah itu dia akan hidup mengemis tahun ni sampai tahun depan. Saya ketika menunaikan haji dulu tahun 90 berapa, 95. Saya duduk round berjalan kat Mekah ni, kan, saya tanya seorang budak ni, dia tak ada tangan tak ada sebelah, kaki tak ada sebelah, duduk atas tu. Apa papan ada roda tu. Orang tarik dia dengan tong dekat dia peluk satu tong. Orang tinggalkan dia kan, orang hak pi haji ni duduk bubuh dalam tong dia. Tangan dia ambil buah kepit kat dia satu, dia duduk kira kan, ambil kertas ikat bubuh dalam beg. Orang duduk tengok dia tengah kira duit tu, duduk buh juga. Buh pi lah kan, saya pelik sungguh orang pi Mekah ni kan, dia tak kira duit lah. Dia ambil lagi duit, dia kepit kat ni, dia duduk kira bubuh dalam beg. Ambil lagi, orang duduk buh juga. Saya duduk dekat dia, saya tanya, "Dik, hak ni mengemis tahun ni boleh banyak mana?" Saya tanya dia. Dia kata, "Bang, saya boleh hidup setahun sampai tahun akan datang." "Hang mai mana?" Saya dari Somali, dia kata. Dia dari Somalia. Jauh dia main, dia dibawa, saya pun tak tahu. Dia dah lah cakap Kedah, tapi itulah bahasanya. Saya lagi perempuan syok, dia belajar Kedah kat mana ni lah. Dia sembang, dia kata dia hidup perempuan sekali mengemis tahun ni, tahun depan dia datang lagi mengemis. Punya banyak dia dapat. Saya bukan kata dia Abu Jahal, saya nak habaknya tradisi itu telah lama berlalu, ya. Jadi Abu Jahal pun hidup macam tu. Maka dia ada duit tanpa bekerja, maka dia habiskan duit itu dengan memenuhi nafsunya. Bukan dia seorang, hampir keseluruhan masyarakat Quraisy Mekah tu perangai macam tu. Maka bila datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa akidah tauhid dalam keadaan manusia ini sungguh-sungguh rosak, sangat susah. Bahkan ada perkahwinan di zaman itu dipanggil perkahwinan istibda. Satu perkahwinan yang sangat mudah, kalau boleh sampai hari ini syok kita orang lelaki. Saya contohkan gini. Ni katalah batu, ya, di sebuah pasar, ini nikah istibda, ya. Ada orang perempuan tengah duk pergi beli barang, tengah duk ukok kain, tengah duk tawar menawar ikan dan sebagainya. Saya hari itu teringin nak kahwin. Saya pun berjalan pergi pasar Bandar Baru. Saya balik, tak kenal kat makcik ujung tu. Kan, kena dia pun jari-jari, dia nampak yang balik saya orang lelaki. Amboi, hari ni aku dah kahwin, dia kata. Sah dia jadi isteri saya. Kan pasal apa seketir batu. Allahu Rabbi, dia kata. Dan nikah ini memang berlaku di zaman tu. Ya, tiba-tiba tak pasal-pasal tengah beli ikan, aku jadi bini orang. Nasib baik tak jadi bini ikan. Dia jadi perempuan. Dan ini menjadi amalan yang sangat seronok dalam masyarakat Mekah. Dan akhirnya perkahwinan ini diiktiraf. Dia berjima, beranak dan ada keturunan. Punya buruknya masyarakat pada zaman tu. Bahkan ada satu lagi jenis perkahwinan istimta, ya, istimna, ya. Kita andaikan begini, 10 orang lelaki berzina dengan seorang perempuan, dan dia akan merelakan perbuatan ini kerana tradisi perkahwinan. Maka selepas daripada perzinaan itu, perempuan ditunggu, ya, andai kata dia mengandung, dia tunggu sampai beranak. Bila dia beranak, dia dukung anak ni, dia pergi cari 10 orang lelaki tu tadi. Dia tengok muka mamu, dia tengok ada, ini contoh lah, mamu jangan marah lah. Tengok contoh, ni tak ada rupa. Dia pilihlah 10 orang lelaki ni, dia kata aku nak hak ni. Hang kena jadi lelaki aku, pasal ini anak hang. Tak pasal-pasal. Dia kena terima. Kalau tak terima, dia berlaku satu peperangan antara kabilah ni tadi. Nanyalah kalau hak tu aku yang paling last, dia kata aku hak nombor 10. Kan, dia 10 orang yang berzina tadi kan. Hak nombor 1 selamat, nombor 2 selamat, nombor 3 selamat. Dia kata aku hak nombor 10 berzina dengan hang. Tak kira, hang kena jadi lelaki aku. Selesai satu perkahwinan. Perempuan baik yang begini keadaan masyarakat yang sebenarnya itu lacuran saja. Ya, bentuk-bentuk persundalan yang berlaku pada zaman tu. Dan Nabi ini diutuskan untuk bawa kalimah tauhid dalam masyarakat yang macam itu. Puan-puan bayangkan, ya, sukarnya usaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika Nabi bawa akidah tauhid ini, sebab itu dalam tempoh 13 tahun itu, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sampai 200 orang yang ikut Rasulullah. Sebab apa? Akal dan iman ini nak lawan nafsu seronok ni tadi.
Yang macam ni lah anak kita tengah tengok kartun, kita kata tutup, pergi solat. Dia jadi apa? Sat lah. Sat lagi. Kalau kita keluar daripada rumah, kita balik, dia tak bangun lagi. Pasal apa? Iman nak lawan dengan kartun tu tadi. Punyalah payah. Jadi Rasul dalam peristiwa ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, menghadapi ancaman yang sangat-sangat sukar. Ancaman yang tak pernah kita boleh terbayang bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ini, bila dia daripada keturunan yang mulia ini, akhirnya dipandang dengan sangat hina. Keturunan dia keturunan bangsawan Quraisy yang jaga Kaabah. Abdul Muttalib itu pengurusi yang memegang kemuliaan Kaabah. Sebab itu turun pada bapa saudara dia Abu Jahal tu tadi. Ya, Abu Jahal tu tadi. Sebab tu Abu Jahal jadi pengurusi Mekah, sebab datuk dia tu tadi. Maka Nabi ini anak saudara dia. Jadi bila Nabi nak membetulkan keadaan ini, Abu Jahal dah nampak dah Muhammad ni perosak rancangan aku. Sebab itu dalam satu peristiwa haji, ya, ketika orang ramai datang nak menunaikan haji, dari Yaman datang, dari Syam datang, daripada Oman datang, dalam keadaan jahiliyah ni tadi, Nabi pergi ke kemah-kemah ni. Nabi kata pada kaum, hai kaum, aku ni Muhammad, keturunan Quraisy Mekah. Datuk aku dulu ialah penjaga pada Kaabah ni. Boleh tak kamu bagi aku sikit masa, aku nak cerita pasal Tuhan yang betul. Dia orang dalam kemah ni bagi, okey, kamu ambil sejam, lebih kurang gitu, cerita. Maka Nabi menceritakan tentang perihal tauhid ni tadi. Jadi orang dalam kemah ni dengar, seronok, dengar, dia kata peranan Tuhan kamu cerita ni betul. Tapi kami lebih suka kepada Tuhan tak ni. Tak apa, Nabi pergi ke kemah yang lain. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia ikut Rasulullah. Dia ikut mana kemah Nabi pergi, dia pergi tanya balik. Sampai satu kes, ya, 1 tahun yang lain itu, Nabi pergi satu kemah, ada 60 orang. Ramai 60 orang ni. 60 orang ni dengar Rasulullah, ya. Dan 60 orang ni kata apa? Wahai pemuda yang baik hati, ya, kami dapati usul kamu ni sangat masuk akal kami. Kami rasa ingin menerima agama kamu. Tapi malangnya kumpulan kami ni tak cukup lagi. Kepala kami tak mai, dia kata. Besok hang datang balik. Besok kami kumpulkan seluruh kabilah kami. Hang datang balik, dengarkan balik pada kami berita Tuhan yang satu ni tadi. Nabi punya seronok hari itu, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati. Nabi tinggal kemah-kemah yang lain. Nabi balik rumah. Nabi buat persediaan, mohon pada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan aku untuk hari besok. Ya, pasal apa Nabi kata kalau satu kemah tu ada lebih kurang 60, tambah lagi 20, 80 orang, boleh beriman, Islam ni akan kelihatan lebih kuat. Rupa-rupanya Abu Jahal masuk kemah tu. Lepas Nabi keluar, Abu Jahal masuk. Abu Jahal tanya, hai kaum, apa yang dicakap pada kamu oleh pemuda tu tadi? Orang dalam kemah tu habaklah dia cakap begini tentang tauhid, tentang Allah dan sebagainya. Abu Jahal kata apa? Ketahuilah bahawa pemuda tu tadi adalah anak saudara aku, dia kata. Oi, bagus anak saudara, macam tu lah lebih kurang cerita dia. Tapi hampa kena tahu, dia ni daripada start lahir lagi, lahir ke lahir tuan-tuan belah ni? Lahir lah nak, lahir lah payah nak. Tak, daripada lahir lagi sampai remajanya dah tak berapa anak betul. Lah ni sebenarnya dia gila. Dia duk habak macam tu perempuan. 60 orang dia terkejut. Cakapnya punya elok, masuk akal, ada betulnya. Rupa-rupanya datang daripada orang yang gila. Rugi kami sejam bagi kat dia. Besok ni perempuan, Nabi main pagi-pagi lagi dengan apa? Hati yang seronok, jiwa Nabi berkobar. Hari ni mesti ramai orang nakkan agama tauhid ni. Bila Nabi pergi je kat kemah tu, Nabi bagi salam. Dia kata apa? Minggir. Itulah barra. Keluar kamu. Kamu rupa elok, ya, perangai cantik, rupa-rupanya kamu ni gila. Nabi terketu bagi perempuan. Rupanya Abu Jahal buat perangai macam tu. Dan dalam perjalanan balik ini, kan, hamba pada Abu Jahal ni tanya, Tuan, kenapa Tuan marah sangat dekat Muhammad ni? Dulu waktu dia lahir, bukankah Tuan orang yang paling gembira? Waktu dia lahir, Tuan bebaskan seorang hamba, Suwaibah Tuan bebaskan, suruh susukan budak ni. Waktu dia lahir, Tuan sembelih 100 ekor unta. Ya, kenapa hari ini Tuan musuhkan sangat? Abu Jahal kata apa? Sebenarnya hak Muhammad cerita tu benda betul. Tu Abu Jahal ni lah. Tapi benda betul ni nanti akan memusnahkan periuk nasi aku, dia kata. Hang bayangkan kalau orang Mekah ni mula menyembah Allah, Tuhan yang satu hak tak nampak,
Berhala aku ni nak bagi duit macam mana? Kan berhala keliling Mekah tu banyak, hak bagi duit kat dia ni. Bila orang menyembah Allah, berhala ni akan dibuang, kata Abu Jahal. Jadi bila orang buang berhala, dekat kaki berhala tu ada duit aku, dia tak boleh masuk aku. Kan aku kena kerja pula lah, kan kena pergi bendang balik macam apa. Habis kurang gitulah bahasa dia. Maka sebab tu dia lawan tauhid kerana nafsunya pada kebendaan tu tadi. Ya, nafsunya pada keuangan tu tadi. Kadang-kadang tuan-tuan ni Abu Jahal kita besar, kita pun kadang-kadang jadi macam tu. Kan kadang-kadang kerana nak habis kita Hindustan dia. Tak tahulah kan. Asap patut pukul 4.30 jadi pukul 6.30. Dia lebih kurang ya. Kadang-kadang nak habis kita Korea. Tak tahu orang belah ni suka Korea kot dah. Kan? Maghrib 7.30 kita balun maghrib pukul 8 suku. Dia lebih kurang je cerita dia. Jadi sebab tu perempuan, balik pada kisah kita ni tadi, apabila Rasulullah nak membawa tauhid pada zaman itu sangat-sangat payah. Ya, dan akhirnya dimusuhi oleh Abu Jahal dan koncu-koncunya. Ya, yang melindung Rasulullah pada waktu tu siapa? Ini sejarah perjalanan tauhid perempuan. Sebelum kita masuk buku ni, saya nak perempuan tuan-tuan nampak sikit macam mana kepentingannya, bagaimana peranannya, barulah kita nampak faham kenapa ulama ni menulis sangat-sangat tentang akidah ni tadi. Ya, jadi Rasulullah ini pada waktu itu berlindung dengan Sayyidatina Khadijah. Ya, orang tak berani nak usik Rasulullah kerana apa? Khadijah ni bangsawan. Khadijah ini ya, isteri yang banyak membantu Rasulullah. Bila Rasulullah kemurungan, Khadijah pergi tenangkan dia. Bila Rasulullah gelisah, Khadijah pujuk dia. Sampai Khadijah kata apa? Ya Muhammad, kamu tak payah risau. Ya, sesungguhnya kamu orang yang baik. Perbuatan kamu ialah perbuatan yang benar. Naik balik semangat Rasulullah nak menyampaikan akidah ni. Pernah Rasulullah ketika sujud di depan Kaabah itu perempuan, orang Mekah tuang kepada badan baginda najis unta. Orang tuang atas belakang Rasulullah. Ya, jadi bila wafatnya Khadijah ni, ya, bila wafatnya Khadijah, Rasulullah rasa kaki dia dah macam tak berapa kuat sebelah. Kemudian, ya, lebih kurang 3 bulan selepas itu Allah wafatkan pula Abi Talib, bapa dara dia. Bila wafat je Khadijah, bila wafat je Abi Talib, Rasulullah tak ada pelindung langsung. Maka orang Mekah dah mula menghujani Rasulullah. Di mana-mana Rasulullah dah mula dihina. Orang Mekah dah tolak Nabi, ya, sampai ada perancangan nak bunuh Rasulullah, sampai ada perancangan nak memulaukan Bani Hashim, bahkan berlaku pemulauan. Ya, 3 tahun perempuan, ya, Rasulullah ni tak ditegur siapa oleh orang Mekah. 3 tahun. Kalau buat kenduri pun orang tak main, kalau ajak pun orang tak datang. 3 tahun dia orang ni tak boleh nak membeli, bermuamalah. Kalaupun ada duit akan diberi dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Ini pemulauan terhadap Bani Hashim. Dalam kitab sejarah banyak diceritakan. Saya nak menceritakan pada perempuan, tuan-tuan yang dirahmati, bagaimana tauhid yang dibawa oleh baginda Rasulullah ini menghadapi liku perjalanan yang sangat-sangat sukar, tak tergambar oleh kita perempuan. Maka sebab itu, oleh kerana peranannya sangat banyak, ulama ni tulis balik supaya kita nampak ianya satu keperluannya. Dan bila keadaan meruncing di Mekah, orang Mekah semua tolak baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pada satu hari pada tahun ke-10 kerasulan, pada 2 hari bulan Syawal, ya, kata Nabi pada Zaid, ya, dia kata, ya Zaid, jom kita pergi ke Taif. Orang Mekah dah tak mau kita. Ini dakwah Nabi ke Taif. Orang Mekah dah tak mau Rasulullah, maka Rasulullah bawa hati pergi ke Taif. Perempuan, ya, dalam kitab sejarah Nabi berjalan nak menyampaikan tauhid ini ke Taif. Taif dengan Mekah ni 60 batu. 60 batu lebih kurang 100 km. Nabi berjalan kaki. Ya, jalan kaki. Ya, dengan Zaid anak angkat dia berjalan. Berjatuh ni. Nabi berjalan kaki ni. Ya, saya menggambarkan perempuan pun pernah pergi Mekah kan, dengan panas Mekah tu tak pernah kita tahan. Saya pernah duduk di Oman lebih kurang sebulan. Cuaca sampai 45 darjah Celsius. Panas. Sampai kasut saya ni pernah lekang. Berjalan lebih kurang 30 meter tangga, kasut lekang dia punya tapak. Sebab apa? Tak tu panas. Kena gam kasut Malaysia ni sebenarnya tak tahan. Saya beli mahal pula tu, camel saya beli. Camel sini 200 lebih. Pasal apa? Kita nak berjalan rasa sedap tak? Turun teksi pijak tu nak pergi Masjid Sultan Qaboos, berjalan lebih kurang 30 meter. Saya pasal apa kasut aku jadi ringan?
Tengok-tengok dia boleh dah tinggal kat belakang. Saya kata tak jadi. Ambil tapak kasut dah hantar isi balik rumah. Rupanya hak mahal kat sini dengan cuaca belah sana dia tak tahan. Ya, sampai satu tahap bila cuaca ni masuk kepada 48 ke 50, diisytiharkan darurat, tak boleh keluar rumah. Ada yang tahu tu. Maka Nabi pada zaman itu, puan-puan yang dirahmati, berjalan daripada Mekah ke Taif. 60 batu Nabi berjalan, ya. Sampai di pinggir Taif ini, Nabi dengan Zaid masuk ke perkampungan orang-orang Taif. Nabi pergi semua rumah. Semua rumah, tak ada satu rumah pun ditinggalkan. Puan-puan boleh cari tulisan ini oleh Mubarak Safiur Rahman Al-Kafuri, ulama daripada India, dia menulis. Ada